Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar subjek fiqh di bawah tajuk najis mutawassithah dan cara menyucikannya. Pada kelas yang lepas kita dah belajar apa? Najis mukhaffafah dan cara menyucikannya. Sebelum kita masuk pada tajuk hari ini, mari sama-sama kita ulang dan ingat kembali pelajaran kita yang lepas, iaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, najis yang mana air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun atau ke bawah, maksudnya 2 tahun ke 1 tahun bukan ke atas, yang tidak makan ataupun minum selain daripada susu ibunya. Okey. Jadi air kencing tu je, air kencing lelaki bayi umur 2 tahun ke bawah, bayi tu dia tak makan ataupun minum selain daripada susu ibu dia. Okay, macam mana kita nak sucikan najis tersebut? Okay, caranya dengan kita ambil kain, kita lap dulu, kita buang dulu najis dia. Kita lap, lepas tu kita renjiskan dengan air mutlak. Kemudian kita ambil satu kain yang baru, kita lap sampai kering. Okay, faham? Okay, sekarang kita akan masuk najis mutawassithah dan cara menyucikannya. Sekarang, apa maksud najis mutawassithah? Daripada perkataan wasat. Okey, maksudnya najis pertengahan. Wasat maksudnya tengah. Kita dah belajar najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Sekarang kita nak belajar najis tengah-tengah. Maksudnya pertengahan tu macam mana? Okey, apa contoh najis mutawassithah, anak-anak? Okey, contohnya ialah darah, muntah, nanah, najis manusia, bangkai. Okey, macam ni je kita nak ingat. Najis pertengahan ni, najis tengah-tengah. Awak ingat, najis yang ringan apa? Najis bayi kan? Okey, najis berat apa? Antara khinzir dengan anjing. Jadi selain daripada najis bayi ataupun selain daripada najis anjing dan khinzir ataupun seumpama dengan dia, kalau dia kacukan apa, kita selain daripada dua jenis tu, kita panggil dia najis mutawassithah, duduk tengah-tengah. Maksudnya duduk tengah-tengah dia punya level, dia punya najis dia tu. Okey, tak berat, tak ringan, tapi tengah-tengah. Jadi banyaklah najis berat ni kan. Okey, ingat macam mana? Bayi lelaki yang tidak makan atau minum 2 tahun ke bawah, kita tak boleh, dia bukan najis mutawassithah sebab dia najis mukhaffafah. Okey, ni bukan najis pertengahan, iaitu najis mutawassithah, bukan. Okey, kalau anjing ataupun khinzir juga bukan najis mutawassithah, dia najis mughallazah, najis berat. Okey, selain daripada dua ni, ingat, semuanya adalah najis mutawassithah. Jelas? Banyak. Tapi untuk senang kamu ingat, kita ingat, kalau tak ada dua gambar, bukan antara anjing, bukan antara khinzir, bukan antara bayi lelaki tu, dia adalah termasuk dalam najis mutawassithah. Okey, jelas? Okey, sekarang kita akan masuk dalil. Dalil ini adalah macam kalau dalil daripada Quran, ayat Al-Quran lah, daripada firman Allah. Okay, ni sekarang kita nak masuk dalil daripada hadis, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis Nabi ni. Tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil kubri minhu. Maksudnya apa? Hendaklah kamu bersih dari air kencing kerana kebanyakan azab kubur adalah darinya. Okey, daripada hadis ni apa yang kamu faham? Okey. Daripada hadis ni diterangkan sebenarnya ramai orang yang bila dia meninggal, dia azab kubur, macam banyaknya azab kubur tu disebabkan dia tidak membasuh air kencing dengan betul. Okey, kalau kita nak sembahyang, penting tak
ataupun wajib tak kita untuk bersihkan diri kita dari najis? Wajib kan? Sebab memang syarat sah untuk solat adalah bersih daripada najis. Jadi, terdapat ramai orang yang tidak sambil lewa terhadap najis ni. Dia tak bersih betul-betul najis. Sama ada dadah ke, sama ada air kencing ke, sama ada apa-apa. Dan dia terus bersolat. Dan benda tu adalah perkara, benda dosa lah kan. Sebab kita perlu bersihkan diri kita daripada najis sebelum melakukan solat, ibadah yang perlu ada wuduk lah. Okay, jelas. Jadi, kita ingat untuk kita solat, untuk kita pegang Quran, sentuh Al-Quran, ayat Quran semua, jangan lupa bersihkan diri, ambil wuduk betul-betul. Faham? Okay, sebab banyak orang yang dapat azab kubur disebabkan inilah kurang lewa dalam membersihkan, menyucikan diri. Jelas? Okay. Kita masuk cara menyucikan najis. Okay, najis dah ni kita tengok gambar. Macam mana cara sekarang kita nak cara menyucikan najis mutawassithah. Kelas yang lepas kita dah belajar cara menyucikan najis mukhaffafah, iaitu percikkan air, sangat senang. Sekarang cara dia sukar sikit lah sebab dia najis pertengahan. Okay, cara pertamanya ialah buang najis dari tempat yang terkena najis, terkena kotoran tu. Okay, kalau kita nampak najis, contohlah tahi manusia ataupun tahi ayam ataupun tahi apa-apalah selain daripada bayi, air kencing bayi ataupun najis anjing ataupun khinzir. Contoh kita ambil tahi lah. Okey, tahi ni macam ni, pertama kita buang dulu najis tu. Buang. Okey, pap, hilang. Maksudnya kita buang dulu. Jelas? Cara kedua ialah, okey, selepas kita buang, kita buat apa? Basuh tempat yang terkena najis dengan air mutlak. Kita basuh lah. Ikutlah cara yang mana senang. Contohnya kalau kita lap ke, lagi apa? Kita mop ke, kita simbah air ke, apa-apa yang cara yang sesuai, tapi kita basuh dengan air mutlak. Itu air yang bersih. Air mutlak tu yang air yang kita boleh guna untuk wudu. Air bersih, bukan air kopi, bukan air sirap, bukan air apa-apa. Ingat, air mutlak kita bersihkan dengan air mutlak, dengan cara yang tersendirilah, dengan cara yang sesuai untuk kita bersihkan. Okay, apa yang kita perlu pastikan lepas kita bersihkan tu? Kita perlu pastikan bahagian yang terkena najis tu, tempat tu hilang bau, warna dan rasa. Jelas? Okay, lepas kita basuh, kita pastikan tak ada dah bau, tak ada dah warna, tak ada dah rasa. Faham? Okay, rasa tu pandai-pandai lah. Macam mana tengok bau dia, warna dia tak ada tu, insyaAllah lah, rasa tak ada. Okay, sampai itu saja hari ini kelas kita. Terima kasih kerana sudi mendengar hingga ke penghujung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.